Nombor satu, apa dia? Kenal Allah. Dan bila engkau kenal Allah, engkau taat betul-betul pada Allah. Yang kedua, jom kita kenal syaitan tu apa. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, kamu kena kenal dunia. Bila kamu kenal dunia, kamu kena cari jalan. Macam mana kamu nak hidup dalam dunia ni, jangan sampai kamu terlupa bahawa dunia ni hanya sementara. Yang keempat, engkau kenal akhirat. Yang kelima, kamu kenal syurga. Kamu cari dan dapatkan syurga. Dan yang keenam, engkau kenali neraka. Dan kau larilah sejauh-jauhnya daripada neraka. Mati, ada beberapa perkara yang kita kena kenal. Dan bila kita kenal benda tu, ambil benda tu, ikhtiar sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita selamat. Nombor satu, apa dia? Kenal Allah. Dan bila engkau kenal Allah, engkau taat betul-betul pada Allah. Ini nombor satu. Kalau kita rasa nak selamat, kenal Tuhan. Dan bila dah kamu kenal dia, kamu taat betul-betul pada dia. Masalah kita sekarang ni tuan-tuan, orang tak kenal Tuhan. Dia tak kenal apa Ustaz, tak nampak pun. Nak kenal, tak payah nampak. Allah ni, dia tunjukkan kekuasaan dia di mana-mana. Tang situ hang dah boleh kenal Allah. Tuan-tuan, sekarang di Pakistan, Allah bagi banjir teruk. Mati beribu orang, darurat. Dia mai kepala ayam tu lah, subhanallah. Bangunan pun runtuh. Habis, mati orang. Lembu mati. Mereka banyak lembu, mati habis lembu. Rumah hanyut, tak tahu pergi mana orang. Kereta ni tak ada apa, macam kereta mainan ni hanyut. Allah Maha berkuasa. Ada pula di negeri lain, sungai jadi kering. Di China, sungai kering. Di Iraq, sungai kering. Di Eropah, tasik kering. Pelik pula tuan-tuan. Hak jadi tempat ni banjir, hak sana kering pula. Minggu lepas, Madinah banjir pula. Allah Ta'ala dia buat sungguh tuan. Bila kita tahu bahawa Allah ni Maha berkuasa, tak ada siapa boleh menang bila lawan Allah. Firaun lawan Allah. Mampu Firaun. Saya tak panggil meninggal dunia, saya panggil mampu. Jahat. Dia kata dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Abang-abang, habis pandemik ke apa semua nanti insya-Allah kita ajak datuk kita YB pergi Mesir. Melawat Abang On. Firaun. Bukan Abang On, Firaun. Allah tuan-tuan, jangan duk payang Firaun tu kepala sana, kaki situ. Dia panjang, dia besar kita. Jangan duk bayanglah Firaun ni perut dia pergi atas nu punya boroi. Kurih macam kita. Jangan duk bayanglah tangan Firaun tu 8. Macam kita 2. Tapi dia tak pernah sakit. Dia kata dia Tuhan. Bila datang Nabi Musa, dia lawan Nabi Musa, lama-lama dia hanyut, dia tenggelam dalam laut. Fa'aghraqna ala Fir'aun. Mati Fir'aun. Sampai sekarang mayat dia masih ada. Pi tengok. Allah kata, pi tengok. Fanzur, pi tengok. Kaifa kana aqibatul mufsidin. Bila kita tengok loh, hak ni kata Tuhan ni bodoh sungguh. Dia kata dia Tuhan, kita duk geleng kepala. Lambang siapa-siapa yang berkuasa jangan duk perasan lebih sangat. Firaun lagi berkuasa pada hang. Mampu Firaun tu. Lepas tu tuan-tuan, kita ajak pula yang Muhammad Datuk kita, jom kita melawat. Ada satu tasik di Mesir. Tasik ni tengah-tengah darat. Tapi ayak masin. Berombak macam laut. Padahal tasik. Kita ingat laut. Ini lagu Tok Ki Ustaz Ahmad.
Kusangka laut rupanya sungai, ahai luasnya. Tak nampak pulau di tengahnya, ombak tak ada. Macam itulah Tasik. Qarun nama dia. Orang kaya. Kalau orang nak bawa anak kunci harta dia, berbelah-belah orang, naik kereta kuda, badan sado-sado, bawa anak kunci je. Punya kaya mak ngah, oi. Sampai jumpa kemarin harta belakang tu. Oi, hampa tengok apa? Harta Qarun. Sampai ke sini harta dia. Punya bohong tu. Dia tu di Mesir bukan sini. Tapi Pak Syed bila sebut harta ya, harta Qarun. Kayanya tuan-tuan, oi. Kaya sungguh. Tapi bila dia lawan Tuhan, Tuhan tu ngelamkan dia dalam tasik, dalam tanah, rumah kawasan dia tu jadi tasik. Tak menang Qarun. Nak bagi tahu hang kaya lagu mana pun hang suruh belagak, hang ke dalam Allah lagi kaya. Tu belum tengok lagi tuan-tuan Samseng kampung dusun. Nama dia apa? Abu Lahab. Punya anti kat Nabi Muhammad. Akhirnya sekarang tuan-tuan, kubur dia sampai sekarang bau busuk. Tu Abu Lahab satu, Abu Jahal lagi satu. Tak menang tuan-tuan. Sebab tu bila kita kenal Allah, kita jadi hamba Allah. Apa yang Allah suka, kita buat. Apa yang Allah benci, aku tak mau. Tuhan tak suka. Orang ni selamat dia. Yang kedua, jom kita kenal syaitan tu apa. Apa dia syaitan? Macam mana dia menipu? Apa kerja syaitan? Bagaimana dia nak menyesatkan kita? Jom belajar tentang syaitan. Kemudian lawan syaitan. Jangan jadi hamba syaitan. Jangan jadi tali barut setan. Jangan jadi saudara setan. Apa dia Ustaz? Membazir. Membazirkan saudara setan. Sombong. Kan pakaian benda yang tak elok yang setan tu ajar. Aba wastakbara. Sampai Allah kata pada setan tu kafir dengan sebab dia sombong. Lepas ni jangan sombong. Kita kadang-kadang sombong. Menantu lawa pun sombong. Lawa menantu hang tu. Tengok siapa mak mertua dia. Amboi belagaknya. Kan? Lo comelnya anak hang. Tengok aku lah macam mana. Amboi. Lawanya rumah hang. Dalam beruah di rumah aku boleh besar. Amboi. Amboi. Teringat duk kilau pula tuan-tuan. Amboi. Nah, lagu apa tu sama amboi tu? Oh, ada amboi tuan. Oh, nama. Tuan-tuan yang saya hormati. Jom kita kena setan. Setan tu mengajak kita bergaduh. Yang duk bergaduh siapa? Kita duduk di Penggalan Baharu ni, kita duduk di Beruah ni tuan-tuan. Adik-beradik belakang ni. Yang tu sepupu, tu dua pupu, tu tiga pupu. Yang tu satu jiran dengan aku. Yang tu satu karyah dengan aku. Yang tu satu jemaah dengan aku. Yang tu satu kedai kopi dengan aku. Yang tu satu sekolah dengan aku. Kita semua ni satu kampung, satu taman, satu kampung saja. Gaduh pasal apa? Beli market depan tu sama-sama je kedai beli ikan. Nak sembahyang Jumaat belakang kita ni. Sembahyang Jumaat tempat yang sama. Anak kita sekolah pun hujung sana. Sekolah menengah sama aja. Jadi buat siapa yang kita nak bergaduh? Setan tu kerjanya mengajak kita bergaduh. Teruslah gaduh-gaduh. Duk elok-elok sambung silaturahim. Buat yang terbaik untuk kampung kita. Jangan jadi macam perangai syaitan. Sebab dia nak ajak kita masuk neraka. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, kamu kena kenal dunia. Bila kamu kenal dunia, kamu kena cari jalan. Macam mana kamu nak hidup dalam dunia ni, jangan sampai kamu terlupa bahawa dunia ni hanya sementara. Apa dia dunia tuan-tuan? Pinjaman. Ni, akak-akak abang-abang kita duduk dekat kereta. Kereta dia sandar lah, apa masalah dia. Tapi lepas dia meninggal, agak-agak kereta tu dapat kat siapa? Rumah kita sekarang, kita duduk.
Lepas kita meninggal, siapa pula duduk? Saya ni ada sekolah di Ipoh. Kalau saya meninggal, agak-agak siapa jadi pengetua sekolah pula? Orang lain pula. Kita ada yang berhormat. Katalah minta maaf yang berhormat. Kalau Datuk meninggal, agak-agak siapa pula jadi YB? Mati saja Datuk, tuan-tuan. Mesyuarat terus. Kita nak mencadangkan siapa menjadi. Tak dan hitam kubuk lagi. Merah lagi dah mesyuarat dah. Inilah nama dunia. Dunia orang sak je dia teriak. Oh, pasal apa kat leha. Laki mati. Tunggu 4 bulan. Celek mata terus. Tanya pada Abang Haji. Pasal apa sedih Abang Haji. Isteri saya meninggal. Tak, tu tak ada 4 bulan. 3 hari je. Mana nak tahu, mai tahu. Baru ni mai sekolah saya. Satu laki-laki umur 79. Isteri baru meninggal. Dia kata, Ustaz tolong cari seorang. Sungguh saya tak bohong. Saya sunyi saya. Umur abang berapa? 79. Pencen lah. Pencen ada lah. Rumah semua ada lah. Anak-anak lepas semua lah. 5 orang lepas semua lah. Tinggal saya seorang. Dia kata duduk sunyi duduk seorang. Saya kata kat dia macam ni lah abang. Abang main sekolah saya. Pilah tengok makcik-makcik tu. Dia main tahu. Patutnya dia tengok saya. Tak dia tengok makcik. Dia tengok. Oh kata memang berkenak sungguh dah orang tua ni. Akak-akak kalau rasa nak angkat tangan macam saya. Untung akak-akak yang dapat dia package. Cik manis, darah tinggi, gaut. Lengkap lah. 4 dalam 1 lah. Manusia macam tu lah. Ni lama dia dunia. Lepas hari tu masa menikah tu lah. Duk ambil gambar dekat taman bunga apa tau. Pengantin pakai baju merah sampai satu suit merah hati. Ambil gambar macam tu. Oi, kameraman tidur atas lantai. Panjat pokok begitu. Tuan-tuan pernah tengok tak kameraman? Dia pengantin duk tidur atas rumput. Kamera tu nak ambil gambar tu, kameraman tu, dia lompat tu. Astaghfirullahalazim. 3 bulan lepas tu cerai. Duit kameraman pun tak habis lagi. Bayang. Inilah nama dunia. Yang kita duk cinta sangat dunia ni pasal apa? Dia pinjaman je. Tak payah duk gelut sangat dengan dunia ni. Dia takkan cukup. Yang keempat, engkau kenal akhirat dan kau cari untuk mendapatkan akhirat. Rupanya kisah akhirat ni tuan-tuan ada dalam surah Ad-Duha Ustaz Ahmad. Boleh baca Ustaz Ahmad? Surah Ad-Duha tang akhirat je. Wal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tu dia. Itu ayat lain. Ayat lain. Baik tuan-tuan. Sebab dia hafiz Quran. Ustaz Ahmad dah kahwin dah? Tak nak jawab tu. Astagfirullahalazim. Tak ni. Ustaz Ahmad kalau dapat package juga tuan. Hak 4 dalam 1. Ini 5 dalam 1. Kalau tuan-tuan dapat saya 6 dalam 1. Lagi bagus tuan. Sakit jantung. Kencing manis. Santau. Katak puru. Semuanya ada tuan. Astagfirullahalazim. Dalam surah Ad-Duha, Allah Ta'ala kata, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sebab tu kalau kita tak dapat benda dalam dunia, relax. Makcik menikah tak ada anak. Relax. Cari anak dalam syurga, apa masalah? Yang duk sedih macam siapa? Nak tengok anak orang. Seronok, hampa ada anak, aku tak ada anak lah. Tu suruh lah, makcik. Oi. Hampa seronok lah, ada cucu, aku tak ada apa lah. Makcik, oi. Makcik target untuk cari syurga. Nanti anak-anak dalam syurga tak menyusahkan makcik. Makcik tengok ni, ada anak pun berapa ramai bagi susah mak pak. Dia sepaknya pak. Pak dia sepak, bayangkan tuan. Mak dia sembelih. Allahu Akbar. Ada yang pakat dengan kawan dia, rogol opah dia.
Rompak dan rogol. Tok dia. Cucu punya perangai. Dia ugut tok dia seolah-olah tu rompakan, pencolekan. Padahal dia pakat dengan kawan dia. Tu nama dia cucu hantu. Hak opah tu balik pada masjid. Pakai telekong tak habis lagi. Dia belasah kena rogol. Umur 80. Allah. Masuk hospital. Wartawan tanya, makcik tak melawan ke? Mula-mula makcik melawan juga. Lama-lama makcik biarlah. Sudah tuan-tuan. Makcik mana tahu. Tuan-tuan yang saya hormati. Kita target akhirat. Makcik-makcik sini ramai-ramai tak menikah. Dia tak apa, dia tak kisah. Dia tak menikah, Ahmad. Dia tak kisah. Tapi orang kisah. Tak nikah lagi kan? Tak ada orang minta kan? Nampak? Getik pun tentang kita noh. Soalan yang kita getik apa dia? Lah, tak beranak lagi kah? Kita jawab, saya jantan bila nak beranak. Hang nikah berapa tahun dah tak beranak bela noh. Ni perangai tu. Perangai nombor 2, bila nak menikah? Tak ada orang minta kah? Dia kata ada orang minta saya. Kita ada tak boleh ni milih ambil ni aku cabai makcik ni lagi. Boleh tak tuan-tuan? Dia tak menikah. Dia tak ada suami. Dia kata apa? Saya cari suami dalam syurga makcik. Allah, dengar-dengar tu dia. Ada satu jawapan lagi teruk. Saya tunggu suami akak Minang saya. Yang tu lagi dahsyat. Bila nak menikah? Hang tak nak menikah kan? Tunggu suami kak Minang kak. Suami makcik Minang saya. Sudah tuan-tuan. Jom kita target akhirat tuan-tuan. Ni sempit ni dalam kemah ni Datuk. Penuh lah tu. Oi. Tu yang main duduk situ. Hak dalam kemah ni kursi tak ada dah. Nu duduk sila. Kita tengok makcik diorang ni. Duduk taman mana. Ada kursi lagi. Ada. Alhamdulillah lega lah kata ada kursi lah Allah. Ada ayam pula. Minum dia tak apa ustaz tak apa. Sekejap lagi dia malu nak minum pula dah. Kadang-kadang kita ni tengah dengar ceramah kuliah nak makan kacang. Ustaz duduk tengok. Duduk depan pula tu menyesal. Aram jadah duduk kat depan pula dah. Nak makan ustaz tengok. Bila ustaz tengok sana cepat-cepat dia makan. Ngop. Ada bukan orang sini lah ni di Afrika ni tahu. Kita kena kenal akhirat. Yang akhirat no, tuan-tuan oi. Ada suami hak lagi bagus, ada isteri hak lagi bagus, ada anak hak lagi bagus, ada rumah hak lagi bagus. Hak dalam dunia ni alhamdulillah, aku reda lah. Kadang-kadang kita duk tengok laki kita. Allah, tulang angka macam piano. Aku tengok macam ayam RM1 pun ada. Saya agak laki dia. Tapi dia lupa hak laki itulah sumber untuk dapat dia syurga. Duk kutuk laki melengkung naik motor. Pergi kerja motor getah. Hak melengkung itulah bawa kita pergi Mekah. Duk tengok jiran sebelah abang Sado kerja bomba, badan Sado. Hak pagi tadi cuba tengok bomba bila lintas tu dia badan Sado semua. Lawan api. Kena badan kurus macam saya, melambung, tolak paip. Sebelah rumah dia abang bomba. Bulu dada ni, pergi ke muka. Hak laki dia pula, bulu apa pun tak ada. Nah, ya. Akak oi, tu sumber pahala kita. Aku tak nampak dia, aku nampak syurga pada wajahmu. Nampak tak? Lagu Nash tu. Pada syurga di wajahmu. Tuhan sengaja mendonggang kita. Nampak tak? Sebab tu abang-abang, jangan tengok isteri tu. Tengok syurga pada wajah dia. Akhirat. Aku bagi makan dia pahala. Aku bagi baju dia pahala. Aku bagi rumah dia pahala. Aku jaga dia sakit pahala. Aku hantar dia pergi mengaji di masjid pahala. Jangan duk tengok gemuk dia. Dah dulu dia masa mula-mula nikah dia tak gemuk tak. Sepa badan macam kena pam. Dia duk tengok isteri dia pergi dapat lagu tu. Alignment out, balancing out.
Hang punya paksa lah balancing dia out. Anak 8. Anak balance apa lagi? Alignment dia memang lari lah. Waktu duduk mengandung, duduk dukung anak. Waktu duduk mengandung, duduk basuh kain. Waktu duduk mengandung, duduk lipat kain. Masak kat hang. Kalaulah hang faham akhirat ada di situ, kita tak komplain, tuan-tuan. Tengok anak-anak kita ada saham akhirat. Kita cari jalan macam mana dengan anak kita boleh dapat pahala. Ini orang cerdik. Ni sekarang kita duduk di dunia. Di dunia ni ada limit. Akhirat, syurga tak ada limit. Yang mana dah sempit dalam, duduk di luar. Di syurga tak ada macam ni, Mak Ngahoi. Malaikat umum. Syurga penuh. Tuan-tuan ya, syurga penuh. Minta maaf ya. Sila duduk di luar saja ya. Tak boleh masuk ya. Tolong ya. Agak-agak ada tak dialog tu? Tak ada Mai masuk. Syurga seluas langit dan bumi. Tak ada malaikat duduk di pintu syurga. Minta maaf makcik. Syurga penuh. Takkan seorang tak muat. Makcik main beruah. Beruah tak beruah. Faham tak penuh. Makcik nampak ada hak last sekali tu. Punggung dia betul-betul hitam pintu sliding tu. Nampak tak? Makcik nak masuk tang mana? Dah kalau makcik tak boleh masuk syurga, makcik nak pergi mana? Neraka banyak kosong makcik. Pergi neraka. Istilah tu tak ada tuan-tuan. Oi, kita hak main malam ni semua boleh masuk syurga. Jom kita buat bekalan. Itu orang bijak. Yang kelima, kamu kenal syurga. Kamu cari dan dapatkan syurga. Tuan-tuan tahu tak? Cinta dunia, cinta akhirat. Saya nampak tuan-tuan malam ni cinta akhirat. Mari berduyun-duyun. Duk sila tepi jamban. Orang flash dia dengar. Kalau setakat flash dengar tak apa lagi. Kalau hak lain, jenis hak meletup yang oi guna tak. Depa duduk sandar tu makcik 5 orang duduk relax sandar tak. Kalau betul cinta dunia tak duduk atas tu Ni cinta akhirat ni duduk atas jalan. Akak tu dia main bawa 3 orang anak dia, saya kata duduk situ ada kosong ni, PPP penuh orang. Suami dia ambil tikar, nampak tak? Duduk pasal nak dengar ceramah. Bila duduk dalam majlis ilmu, malaikat memayungi dengan payungan rahmat. Walaupun sesak ke apa ke, tak rasa panah. Kami cakap terang-terang, saya berdua tak pernah rasa panah. Kipas 4 atas ni. Nak panah apa? Allahu Akbar. Duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan, tak terasa. Ustaz Ahmad, kita dah ceramah sejam, Ustaz Ahmad. Sejam. Ada tuan-tuan terasa sejam? Loh, sejam loh. Nak balik lah. Sejam lah. Kalau saya tak habaq sejam, tuan-tuan, tuan-tuan pun tak sedap. Nasib baik saya habaq. Loh, tak terasa orang tak loh. Itulah berkat. Bagi orang yang cinta dunia, sejam tak montir ni. Dia duduk tengok isteri dia, tak mana bini aku. Dia nak ajak balik tak mana. Apa dia? Tuan-tuan nak tahu tak? Beza cinta dunia, cinta akhirat. Cinta syurga. Ni, senang aja nak tengok. Bila saya cerita tentang syurga, dia buat bodoh. Makcik, syurga ni seluas langit dan bumi. Ya Allah. Makcik, dalam syurga tak ada benda kotor, tak ada benda busuk, tak ada benda jahat. Tak ada kata-kata yang menjahatkan, yang benci, tak ada. Ya Allah. Dalam syurga makcik, semua orang muda makcik. Makcik gigi tak ada pun berlawa dalam syurga. Ya Allah. Dalam syurga makcik ada bidadari, ada pelayan-pelayan laki-laki dan perempuan makcik. Ya Allah. Makcik, dalam syurga kita boleh jumpa balik mak kita, ayah kita, suami kita, semua boleh. Ya Allah, saya tak sabar nak ke syurga, Ustaz. Ni dia. Tapi bila kita cerita bab syurga, makcik, dalam syurga, makcik, seluas langit dan bumi. Makcik nanti muda dalam syurga, makcik.
Boleh jumpa mak bapak dalam syurga, makcik. Oh. Makcik, saya cadang bulan depan nak pergi Korea. Makcik nak ikut dah? Nak pergi. Sudah tuan-tuan. Hak cerita Korea, laju ke depan. Bak syurga, buat betul. Cuba tuan-tuan sekarang. Bila cerita bak syurga, dengan cerita nak pergi Korea, mana hak nak pergi tu? Jom tuan-tuan, kita cari syurga. Di mana Ustaz? Di dunia. Bagaimana? Tu masjid ada. Di situ ada taman-taman syurga. Namanya Majlis Ilmu. Pi. Jom kita cari taman-taman syurga di dunia. Ada tuan-tuan. Mana? Tu anak-anak kita ni. Anak-anak syurga ni. Anak-anak syurga. Ni nampak ada adik kita tu. 3 tahun. Baju hijau, seluar putih. Bukan dah dosa. Pak dia pergi sepak pula. Bila jatuh tu pak sepak. Aku dah kata jangan pi. Nampak? Tu kira baik tuan-tuan. Jenis pak ni, dia pegang 2 kaki anak dia. Dia hempuk kat dinding. Mati anak dia. Sedangkan dia boleh dapat pahala yang banyak tu. Ibu-ibu yang melahirkan anak, gugur dosa-dosa. Lahirkan anak syurga untuk kita. Seolah-olah balik daripada haji dan umrah. Saya sakit tak berhenti, tuan-tuan. Sakit. Saya tak pernah marah kat Tuhan. Sebab saya harap mudah-mudahan Allah hapuskan dosa saya. Dosa banyak. Salah satu cara nak hapus, penyakit. Alhamdulillah. Maka kita sanggup buat janji, aku dapat syurga. Dan yang keenam, engkau kenali neraka. Dan kau larilah sejauh-jauhnya daripada neraka. Mengumpat itu boleh masuk neraka. Diam. Jangan ngumpat. Ramai yang ngumpat. Naik je Ustaz Ghazi atas pentas, panjang tengkok. Dan TV putih. Tengok depan-depan hitam. Dosa dah. Habis dosa. Baik main minta maaf kan. Ada pula tuan-tuan duduk sebelah dia. Kursi kosong. Tengah duduk dengar ceramah, orang main duduk. Dia pun kalih tengok orang lain. Main juga bewak ni. Dia panggil bewak orang sebelah dia. Nak masuk neraka kah? Panggil orang bewak, panggil orang haram jadah, babi apa semua ni. Jangan. Jaga mulut. Nak masuk syurga, jaga mulut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, cakap yang baik-baik. Jadi tuan-tuan, 6 benda ni kita buat, insya-Allah kita beroleh keselamatan di dunia dan di akhirat.